Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Mara Suji, ini Ringkas TVS. Jika bukan kita, siapa lagi? Masyarakat diingatkan untuk sentiasa mengamalkan pencegahan jangkitan COVID-19 demi kebaikan semua pihak. Demikian peringatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, yang juga ahli Parlimen Kapit terhadap penduduk di Kapit. Perkara paling penting katanya adalah mematuhi segala prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan Kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Selain itu, Pejabat Wakil Rakyat Parlimen Kapit dan Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Goram turut akan bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi memastikan penularan wabak COVID-19 berjaya dikekang sepenuhnya. Pihaknya juga kini sedang berbincang berhubung bantuan yang boleh disampaikan kepada penduduk terjejas akibat sekatan pergerakan yang dilaksanakan di 13 kawasan rumah panjang di daerah Kapit dan Song bermula 3 sehingga 16 Januari. Secara keseluruhan, sebanyak 149 unit rumah atau pintu dikenakan sekatan pergerakan di Kapit dan Song. Sesi persekolahan secara bersemuka bermula 20 Januari ini di seluruh negara hanya membabitkan calon yang akan menduduki peperiksaan utama bagi 2020. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan itu selepas perbincangan dengan Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN serta merujuk kepada trend kes COVID-19 yang semakin meningkat kebelakangan ini. Justru KPM memutuskan sesi persekolahan secara bersemuka bermula 20 Januari ini melibatkan murid yang akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vocational Malaysia, SVM, Sijil Kemahiran Malaysia, SKM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, STPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, STAM dan Diploma Vocational Malaysia, DVM, tahun 2020 serta peperiksaan antarabangsa yang setara. Semua murid sekolah rendah dan murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di sekolah menengah pula akan mengikuti pembelajaran melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR mengikut kesesuaian guru dan murid mulai 20 Januari ini. KPM turut menyarankan agar semua ketetapan ini diikuti oleh sekolah-sekolah yang tidak berdaftar dengan KPM termasuk sekolah di bawah kerajaan negeri. Baik, kita akan bersama dengan rakan Akmal Saleh di Pusat Bandar Kuching bagi melaporkan kepada kita tinjauan berhubung pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang akan dilaksanakan di seluruh Sarawak bermula 18 hingga 31 Januari ini. Baik, Akmal Saleh, apakah yang dapat dikongsikan dari sana? Baik Maria, seperti apa yang kita dapat lihat di sekitar lebuh India ini ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan, keadaan di sini masih lagi terkawal dan rata-rata pengunjung juga masih lagi mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dan menerusi tinjauan saya, rata-rata yang datang adalah daripada kalangan ibu bapa yang membeli dan menyediakan kelengkapan persekolahan anak mereka menjelang pembukaan persekolahan nanti. Dan bersama saya, salah seorang pekerja di sini iaitu Nur Kamarina. Baik Nur Kamarina, negara kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Bagaimana pengunjung yang datang di sini? Keadaan dia adakah berbeza? Ya, memang berbeza. Dari dulu lebih ramai, dari sekarang sedikit. Okey, bagaimana pula tahap pematuhan SOP mereka? So far, alhamdulillah semua customer mematuhi syarat SOP. Di kedai kami orang pun menyediakan cek suhu. Bagi yang dah scan MySejahtera, kami orang pemudahkan dengan menulis nama lah. Bagi yang meletakkan mas di dagu, kami orang sarankan letak di atas baru boleh masuk. Okey, terima kasih. Sama.
Baik Maria, saya kira itu saja yang dapat saya laporkan buat jam ini. Sebarang perkembangan saya akan laporkan dari semasa ke semasa. Laporan Akmal Saleh bersama juru kamera Fikri Razak untuk TVS. Baik, terima kasih Akmal Saleh atas perkongsian itu. Kita teruskan dengan laporan ini. Jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sarawak menurun setakat pagi Ahad. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBNN Sarawak, seramai 1,870 mangsa melibatkan 504 keluarga masih ditempatkan di 16 PPS. Bahagian Kuching menunjukkan penurunan mendadak apabila setakat jam 8 pagi, hanya 775 mangsa dengan 186 keluarga ditempatkan di 5 PPS. Bagaimanapun bahagian Serian menunjukkan angka tidak berubah apabila mencatatkan 1,088 mangsa melibatkan 317 keluarga ditempatkan di 10 PPS. Bahagian Miri kekal 1 PPS yang menempatkan 1 keluarga dan 7 mangsa. Sementara itu, tiada laporan berkaitan pencemaran bekalan air di Sarawak setakat ini, meskipun Sarawak berdepan dengan situasi banjir sejak beberapa hari lepas. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberi jaminan bahawa kualiti bekalan air di Sarawak tetap selamat untuk digunakan dan tidak terjejas semasa banjir. Bagaimanapun, katanya terdapat kes paip pecah susulan tekanan air kuat yang menyebabkan gangguan bekalan air kepada pengguna serta pam air. Tetapi itu hanya kes biasa. Beliau turut mengingatkan mangsa banjir agar sentiasa berjaga-jaga, terutama berkaitan pengambilan makanan dan minuman. Polis kini menyiasat dakwaan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang mendakwa dirinya dirogol tahanan lain ketika berada di dalam lokap Balai Polis Pusat Miri pada 9 Januari lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail berkata pihaknya akan melakukan siasatan secara terperinci mengenai dakwaan itu sama ada terdapat kecuaian anggota pasukan keselamatan tersebut ketika bertugas. Beliau bagaimanapun enggan mendedahkan maklumat lanjut mengenai remaja perempuan itu. Senator Alan Ling Si Keong menerusi hantaran di akaun Facebook milik beliau mendedahkan bahawa satu laporan telah dibuat oleh seorang remaja perempuan di Balai Polis Pusat Miri. Remaja itu mendakwa dia satu-satunya wanita ditahan di lokap berkenaan dan diletakkan dalam sel berasingan dengan 12 lagi tahanan lelaki. Bagaimanapun dia mendakwa sel yang menempatkan 12 tahanan lelaki itu tidak berkunci. Remaja itu mendakwa antara jam 4 hingga 5 pagi, seorang tahanan lelaki dikatakan memiliki kunci lokap tahanan wanita, membuka pintu sel itu dan membawanya ke tandas balai polis sebelum merogolnya. Seorang lelaki tempatan di Syaki Tekong Darat ditangkap ketika cuba menyeludup masuk 5 pendatang asing tanpa izin parti melalui jalan ladang sawit di Mongkos Serian. Suspek yang berusia 29 tahun bersama dengan parti ditangkap anggota pasukan gerakan AMPGA yang membuat ops benteng COVID-19. Menurut Ketua Polis Daerah Serian DSP Aswandi Anis, pasukan terbabit telah menahan kenderaan jenis pancuan 4 roda dipandu suspek yang ketika itu sedang bergerak menghala ke Serian. Kesemua parti terbabit berusia lingkungan 21 hingga 46 tahun, berasal dari Pontianak serta Singkawang dan masuk ke Sarawak untuk mencari pekerjaan. Pasukan operasi juga menahan seorang lagi lelaki warga Indonesia yang mengaku ketua kepada warga Indonesia yang ditahan. Kesemua suspek kemudian ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah RPD Serian untuk siasatan lanjut. Suspek warga tempatan yang ditangkap untuk siasatan lanjut di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012 dan Seksyen 26A Aktism 2007. Manakala parti pula ditahan di bawah Akta Immigration.
Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di saluran 122 Astro. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya Mara Suji, salam hormat dan jumpa lagi.